Sekarang ni kita masuk second dalil. The cosmological argument. Bagi siapa yang belajar ilmu kalam, awak akan jumpa dalilul hudus dengan dalilul imkan. Ya. Biasanya ulama kalam akan pisahkan dalil hudus dengan dalil imkan. Tapi Imam Muzaffar Sabri menggabungkan dalil hudus dengan dalil imkan sekali, dalam bentuk yang dia sendiri reka lah. Okay. Satu-satu kita tengok. Setiap yang hadis tu apa? Yang berpermulaan mesti bersifat mungkin. Mungkin, ingat tak tadi apa? Yang boleh ada dan boleh tak ada. Dia 50-50. Okay? Mungkin itu bermaksud sesuatu yang setara kebolehwujudan dan kebolehtiadaannya. 50-50. Maka jika mungkin itu wujud. Kalau dia wujud, dia dah jadi 100%. Betul tak? Tadi masih possibility 50-50. Tapi bila dia dah wujud, dia dah jadi 100%. Pasti ia memerlukan kepada sesuatu untuk menentukan pilihan itu. Okey, 50% dengan 50% sama ke tak sama? 50-50 sama. Bila sebut 50-50, 50% boleh ada, 50% boleh tak ada. Macam mana dia jadi ada lepas tu? Boleh tak secara tiba-tiba dia beralih kepada ada? Tak boleh. Dia memerlukan juga kepada sebab. Itu dipanggil ar-rujhan, dipanggil al-murajjih, ataupun as-sabab, ataupun al-illah. Wajib mesti ada. Nombor 3, mustahil pemilihan itu berlaku tanpa pemilih. Ini jangan lupa ni axiom tadi tu. Istihalatut tarjih ataupun ar-rujhan bila murajjih. Nombor 4, jika itu berlaku, maka tiada persamaan sebenarnya. Ini tanaqud. Okey. Kalau 50-50, tapi tiba-tiba dia jadi 100% tanpa sebab, itu sudah mustahil. Itu sudah melanggar. Tadi kata 50-50, tapi sekarang macam mana boleh jadi 100%? Kan langgar tu. Tadi kata 50% boleh ada, 50% boleh tak ada, tapi sekarang dah 100% dia ada. What happened? It cannot just suddenly happen like that. Syekh Ramadan Al-Buti kasih contoh very interesting dalam very clear to see dalam Kubra Al-Yaqiniyat. Katalah awak nampak satu sungai mengalir daripada kiri ke kanan. Besok pagi awak bangun dia bertukar arah pula, kanan ke kiri. Masuk ke di akal kalau awak kata normal je ni. Boleh aja sungai nak mengalir ke mana, daripada mana. Allah, dia tak wajib, dia tak mustahil. Dia mungkin. So bila dia beralih, dia mesti ada punca, mesti ada sesuatu yang berlaku. Dia tak boleh just happen. Atheist ni, dia menganggap bahawa alam ni just happen. Lalu tu dia kata kita yang bodoh. Dia pelik tu. Dia kata kita yang khurafat. Dia yang percaya alam ni just exist. Kalau kita kata kita percaya, alam ni bertindir di atas tortoise yang banyak, kan? Dia kata, khurafat, superstitious people, kan? So that is not worse than you thinking that this universe exists out of nothing. That's abracadabra, bro, kan? Abracadabra is worse than thinking about the tortoise. Dia orang percaya abracadabra boleh. Kita tak boleh percaya ada Tuhan, ada malaikat, pada dia merepek. Dia buat kelakar tentang buruk, buat kelakar tentang Nabi Isra Mi'raj. Tapi dia boleh percaya alam ni puff out of existence. So siapa yang sebenarnya tak ikut hukum akal, tak ikut sains? Baik. Kalau sebab ataupun pemilih itu bukan pun hadis, maka berlakulah tasalsul sehingga sedangkan tasalsul itu mustahil. Okey. Alam ini hadis. Katalah kalau sebab kepada alam ni pun hadis, ada permulaan juga. Dan katalah sebab kepada sebab alam tu pun hadis juga. Dan berterusan tanpa hujung. Dia akan jadi tasalsul. Dan tasalsul itu sebenarnya mustahil. Faham tak kenapa saya bincang banyak tadi pasal tasalsul, rujhan? Sebab itulah yang kita akan pakai. Itulah dia akan guna sehabis-habisnya, ya, dalam ilmu kalam ni. Maka illah, sebab ataupun murajjihnya mesti bersifat wajibul wujud. Wajibul wujud ni apa? Dia yang mesti ada, ataupun dia yang
wujudnya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Itu qadim lah. Qadim sesuatu yang wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan. Atau dalam bahasa lain, yang tak pernah tak ada. Sesuatu yang tidak pernah tidak ada. So, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Mesti berhenti kepada sebab yang bukan akibat kepada sesuatu yang lain. Dalam bahasa Aristotle dipanggil the unmoved mover ataupun the first mover. And that mover cannot be moved. Sebab kalau dia pun moved, akan berlaku tasasul. Mungkin bahasa Melayu tersasul daripada tasasul kot. Mungkinlah, Allahu'alam. Sebab orang tersasul kan tersalah cakap, kan? Tersalah fikir, kan? Tersasul. Okay, Anthony Flew, kita British sikit. Anthony Flew, dalam buku dia There Is a God, tengok apa dia cakap. Now, most of my above discussions were carried on independent of developments in modern cosmology. Ni dia buat pengakuan lah. Dia kata dulu-dulu aku jadi atheist ni sebab aku berhujah terpisah daripada dapatan-dapatan sains baru dalam bidang kosmologi. In fact, my two main anti-theological books were both written long before either the development of the Big Bang cosmology or the introduction of the fine-tuning argument from physical constants. Dia kata dua buku dia yang kuat menghentam agama ni, hentam Tuhan ni, ditulis sebelum penemuan teori Big Bang dan sebelum teori fine-tuning keluar. Nanti saya jelaskan fine-tuning apa. But since the early 1980s, I had begun to reconsider. I confess that at that point, that atheists have to be embarrassed. Dia kata, bila dua penemuan ni timbul, golongan atheist patut malu by the contemporary cosmological consensus, for it seemed that the cosmologists were providing a scientific proof of what Saint Thomas Aquinas contended could not be proved philosophically, namely that the universe had a beginning. Okay, Saint Thomas Aquinas ni Kristian. Dia kata alam ni ada permulaan ke tak ada permulaan tak boleh dibuktikan dengan hujah akal, hanya boleh dibuktikan dengan sains. So Anthony Flew kata aku setuju dengan dia. Lepas keluar Big Bang ni, fine tuning argument, barulah betul-betul terbukti bahawa alam ini ada permulaan. Ini pandangan dia lah. Pada pandangan kita, kita tak perlu kepada kosmologi, kita tak perlu kepada fine tuning. Kita tak perlu kepada Big Bang pun untuk tahu alam ni ada permulaan. Cukup dengan tasalsul tadi tu. Cukup dengan hujah akal tasalsul tadi, kita dah tahu alam ni mesti ada permulaan. Tapi dia orang kata perlu ada dapatan sains. We say we don't need that. Tapi kalau ada bagus, menambah kekuatan. Okay?